Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, kita sambung kita punya pelajaran tentang topik chapter 7. Saya dah jelaskan tentang strong acid dengan strong base. Apa dia beza dia strong acid dengan strong base. Saya dah terangkan kepada you all, satu acid dengan base. Apakah acid, apakah base. Yang kedua saya dah terangkan apa perbezaan strong dengan weak. Strong acid dengan weak acid, strong base dengan weak base. Dan saya juga telah tunjukkan pengiraan bagaimana kita nak cari pH for strong acid dan juga strong base. Okay. Ini ada lagi soalan. Mungkin saya boleh nak tunjuk, check tengok you all, kefahaman you all tu macam mana, okey ke tak. Okay, kalau kata diberi soalan-soalan macam ni kan. Untuk nombor 1 ni diberikan concentration acid dengan base. Concentration ni maksudnya molarity, acid dengan base. Strong acid dengan strong base ni nitric acid, strong acid, sulfuric acid, strong acid, magnesium hydroxide adalah strong base. Okay, diberi concentration masing-masing, molarity. Bagaimana kita nak cari dia punya pH. Jadi kita melihat berapakah concentration H+. Kalau acid H+. Kalau base concentration hydroxide ion. Jadi saya tunjukkan untuk nitric acid ni, tunjuk sekali lagi ulang balik ni kerana okay, kita buat dulu persamaan perceraian strong acid dan strong base ni. Nitric acid dalam air dia akan tercerai kepada 1H+ dan 1NO3 minus. HNO3 nitric acid dia terurai kepada H+ and NO3 minus. So kalau concentration nitric acid tu 2 times 10⁻³ molar. Jadi kita tengoklah penguraian dia 1 to 1 ke tak. Okay, kalau 1 to 1 it means samalah concentration of nitric acid dengan H+. Okay, kalau sama, sekejap. Molar tu saya tersilap tulis. Molar. Jadi bila kita dah tahu dah concentration H+, pH adalah minus log concentration of H+ itu. Iaitu minus log, kalkulator mana? Cuba tekan kalkulator. Minus log 2 kali 10 kuasa tolak 3 berapa? Cuba tekan kalkulator. Minus log 10 to exponential negative 3. 2.70. Dapat tak? Dapat, Madam. Okey. Okey, kalau kata base pula, kita cuba yang ni. Magnesium hydroxide ni. Magnesium hydroxide is a strong base. It dissociate into magnesium 2+ plus 2 hydroxide ion. So kalau concentration of magnesium hydroxide is 0.005 molar, hydroxide ion will be 2 times lah. About 1 magnesium hydroxide, 1 mole of magnesium hydroxide ion dissociate into 2 moles of hydroxide ion. So concentrations of hydroxide ion kali 2. The concentration of hydroxide ion adalah 0.005 times 2. 0.01. So POH adalah minus log of hydroxide ion 0.01 minus log
0.01. That is 2. So pOH dia adalah equals to 2. So pH adalah pH adalah 14 tolak dengan pOH. Itu satu cara. pH adalah 14 tolak dengan pOH. So 14 tolak 2 will be 12. Macam tu. Nah, you either buat pH sama juga dengan 14 tolak pOH. Itu satu cara. Kalau kata lautan tu berbase, dah ada pOH, carilah pH. Atau bila you dah ada kepekatan hidroksid ion, you tahu hubungan H plus atau H3O plus dengan hidroksid ion. Kita darat dua-dua tu, dia adalah 1 kali 10 kuasa tolak 14. Jadi kalau kita dah tahu dah kepekatan hidroksid ion kat sini, kita boleh cari H plus. Kita dapat pH. Tak payah cari pOH lah maksudnya. Kita boleh cari kepekatan H plus 1 kali 10 kuasa tolak 14 per dengan kepekatan hidroksid ion 0.01. Lepas tu dapat pH berdasarkan minus log H plus tu. Macam ada dua cara untuk mencari pH bagi lautan berbase berdasarkan concentration of the hydroxide ion. Sama ada you cari pOH, lepas tu nak cari pH 14 tolak pOH. Atau bila you dah ada concentration of hydroxide ion, dah ada kat sini, you ada hubungan dengan H plus, darab 2 tu adalah 1 kali 10 tolak 14. Jadi H plus adalah 1 kali 10 tolak 14 per dengan concentration of hydroxide ion. Dapatlah concentration of H plus. So H plus adalah, pH adalah minus log dengan H plus dapat. Ya, samanya sama ada you nak buat macam yang bawah ni atau you nak buat yang atas ni. Pun boleh Okay, itu kalau kata ada concentration hydroxide ion, ada concentration H plus, macam nak cari pH. Okay, sekarang kalau kata dia buat terbalik. Dia bagi solution tu berapa pH, macam mana you nak cari H plus dan hydroxide ion, concentrationnya berapa molar. Balik. Kan tadi kita ada concentration H plus dengan hydroxide ion. Berapa nilai pH. Sekarang terbalik. Diberi pH, berapakah concentration H plus dan hydroxide ion. Okey, jadi pH yang diberi ni, kan pH adalah minus log H plus. pH tu, tahu pH adalah minus log H plus atau H3O plus samalah. So kalau kata kita ada pH, contohnya di sini 2.5, berapakah nilai H plus? Okay, H plus, kita nak cari H plus, kita anti-log. Kamu tekan kalkulator tengok, tidak? Concentration H plus ialah anti-log negatif pH. Kalau kita nak tulis lah. Nak tulis formula tu. Kalau tidak terus tulis je. H plus sama juga berapa. Sama ada nak tulis term ni anti-log negatif pH atau you tak boleh tulis pun tak apa. Kita H plus terus. Ini tak tulis tak apa. Terus kepada H plus ni berapa. Kalau calculator maksudnya you shift log. You cari shift log. Negatif pun ada. Negatif 2.5. So you dapat tak everybody? Kamu kena tekan calculator Kalau tidak you tak reti ni. Kamu dapat tak? Berapa jawapan dia? 3.16 dapat tak?
Dapat madam. Okay, bagus. Nah, tolong make sure you boleh buat ni. Kalau diberi pH, macam mana nak cari kepekatan H+, kamu tahu pH adalah minus log H+. Jadi kita nak cari H+ ni. Jadi kita kena anti-log. Anti-log negatif pH. Negatif ni bawa pergi ke sini. So, kita kena shift log. Tekan di kalkulator ni. Shift log. Anti-log tu shift log negatif pH. Negatif 2.5. Kita dapat ni. So tak ada masalah. Okay semua? Okay madam. Alright. Okay. Yang lain ni yang ditunjuk ni. Yang ni dia ada back balik daripada nilai pH. Nak try yang ni. Try pilih slowly. Question number 3. Ataupun nanti soalan tutorial ada. Tak apa lagi nantilah tutorial kita tengok lah. Sekat ni saya nak habak yang ni. Sebenarnya tadi ni kalau kata you beri pH, apakah nilai H+ dan hidroksid ion. Okey, kita dapat ni H+. Okey, kalau kita nak cari hidroksid ion. Hidroksid ion pula, ya. Kita tahu hubungan H+ dengan hidroksid ion adalah 1 times 10 power of negative 14. Dah dapat dah H+. So hidroksid ion, sambung lagi bawah ni ya. So kepekatan hidroksid ion adalah ya 1 kali 10 kuasa tolak 14 per dengan H+ tu. 3.16 kali 10 kuasa tolak 3. Berapa jawapan dia? 1 exponential negative 14 divided by 3.16 exponential 13. Exponential 3. 3.16 betul tak? 3.16 times 10 power of minus 12. Betul? 1 exponential tolak 14 divided by 3.16 exponential negative 3. Betul lah? 3.16 times 10 power of negative 12. Molar. Concentration hydroxide ion. Kan soalan ni dia tanya dua-dua. Concentration of hydroxide ion as well as concentration of H+. Dia tanya concentration of H+. Concentration of hydroxide ion. Boleh. Okay. So saya stop kat situ dulu. Kita sambung dengan kuliah. Nanti kita tengok balik soalan tutorial ya. Okay. Saya masuk kepada weak pula. Macam ni kita nak cari pH bagi weak acid dengan weak base. Okay. Kamu faham yang weak acid as well as weak base juga adalah partially ionized. Not completely ionized. Not completely dissociate lah. Only slightly dissociate atau ionize in aqueous solution. So dia akan ada equilibrium lah At equilibrium, an aqueous solution of weak acid contain a mixture of non-ionized acid yang tak ter-ionized dia lah dan bentuk molekul dan dia punya conjugate dia. Conjugate base. Kalau ini acid, ini conjugate conjugate base. So dia nak abang kata ada equilibrium. Reaction dia reversible. Maksudnya ada dua-dua bentuk. Dalam solution itu akan ada the weak acid which is ada yang belum tak ter-ionize dan ada conjugate base dalam solution tu. Jadi kalau kita dividekan the product over the reactant kuasa dengan stoichiometric coefficient masing-masing yang kita ambil kira dalam expression macam kita buat expression Kc. Expression ni kita panggil Ka. Equilibrium constant for dissociation of acid. Ka, A for acid. Equilibrium constant for dissociation of acid.
pemala keseimbangan untuk equation ni lah. You dividekan product over reactant. Okay, since air is liquid, yang lain tu aqueous, so air tak ambil kira. But concentration dia constant. So you put concentration of hydroxide, concentration of A minus the conjugate base of the weak acid times the H3O plus over the HA, the weak acid. Concentration kurungan dia 4 segi macam ni. Kalau kita nak cari how much if the acid is dissociate, kita akan ambil acid yang dissociate, concentration dia, divide by the concentration of the acid initially before dia dissociate, times kan 100. Kita tengok contoh. Okay, ni contoh-contoh weak acid dan juga weak base juga dia masukkan sekali ya. Okay, kita bahagikan mana dia weak acid, mana dia weak base. Okay, yang diberi Ka tu acid lah. Yang diberi Kb tu base. So sampai sini. Okay, so all these are acid, weak acid. Ini adalah weak base. Weak acid, weak base, dia punya pemala tu Ka, Kb tu very small Tengok 10 kuasa tolak. 10 kuasa tolak tu maksudnya weak. Tolak, selalunya kita buat tu tolak 4, tolak 5 lah Organic acid adalah weak acid. Benzoic acid, formic acid, acetic acid. Kita biasa dengan acetic acid. Yang ni inorganic HCl ni, hydrocyanic acid. Nitrous acid. Nitric acid dia strong acid tapi nitrous acid weak acid. Ka dia very small 10 kuasa tolak. 10 kuasa tolak tu maksudnya dia weak lah ya. Kalau base, ammonia is a weak base. Ini adik-beradik ammonia juga, ada nitrogen tu. Ini adalah amine, geng-geng amine. Amine adalah organic base. Organic base, amine pun adalah weak base. Adik-beradik dengan ammonia. Weak base. 10 kuasa tolak. Okey. Kira K ni adalah macam tadi. Pemala dissociation of weak acid kalau acid. Kalau Kb is a constant for dissociation of weak base. Kb. Product over reactant tadi. Ya. Kalau Pk, dia adalah minus log. Pk tu minus log. Minus log Ka dari Pka. Yang acid dia panggil Pka. Base kita panggil Pkb. Minus log kan. Minus log. You boleh tekan kalkulator. Minus log 1.1 times 10 power of 2. Cuba tengok dapat apa. Minus log. Kadang-kadang dia bagi dengan Pk. Kadang-kadang dia bagi Pk. Kadang dia bagi Pk. Minus log 1.1 exponential negative 2. Oh, siap. Tekan kalkulator you all. Tekan kalkulator. Banyak tekan kalkulator. Minus log 1.1 exponential negative 2. Tengok dapat berapa. 1.96. Betul. Ya. Daripada K kepada Pk minus log kan K. Itu dia somewhere. Nah, kalau kita nak dapatkan Pka misalnya adalah minus log Ka.
PKB adalah minus log KB. Okay, kalau kata kita nak tukarkan daripada PK kepada K, you kena shift log negatif PK. Okay, tengok ambil Kalau kita nak tukarkan PK dia, so nak cari KA. KA sama juga dengan anti-log negatif PK. Jadi shift log, tekan shift log negatif 1.96. Dapat 0.01096. Jadi 1.1 10 kuasa tolak 2 lah kan. 1, 2. 0.0 dia dapat sini 0.01096. Jadi 1, 2, 1.1 lah kali 10 kuasa tolak 2. Boleh? Make sure you boleh tukar Kalau daripada macam mana nak tukar daripada diberi KA kepada PK, KA daripada KA kepada PKA, diberi PKA kepada KA, macam tu. Diberi PKA, macam ni, diberi PKA kepada KA pula, terbalikkan. Kalau diberi P, macam tadilah kita buat tadi, PH diberi, nak cari H plus, so you shift log negatif PH. Kalau nak cari H plus. Sekarang kalau nak cari KA, shift log negatif PKA. Sama juga dengan PKB tu nah. Saya harap kamu boleh ni. Semua okey? Okay, madam. Okay, thank you very much. Okay, so buka kami. Mungkin nota yang saya bagi awal pada kamu agak berbeza. Saya tak ingat ada saya dah edit balik. Ada yang dia tak ada jawapan. Saya saya ni dekat mana? Saya bukakan semua, dia ada animation pula. Okey, sekarang kita nak cari pH of a weak acid. Sebab dia equation dia tu reversible, kita ada dua-dua acid dan juga dia punya conjugate base in equilibrium. Kita tak boleh buat macam kita buat strong acid. Tak boleh kita kata concentration ni berapa, lepas tu concentration yang belakang ni berapa. Tak boleh, it's not like that. Sebab dia, kalau yang itu macam dia irreversible, maksudnya yang reactant tu dah tak ada. Yang acid tu dah completely dissociate, so dia tak ada dah. Jadi sekarang ni sebab dia ada lagi dalam sistem, jadi kita kena tahu dia berapa dia equilibrium. Untuk mencari pH tu kita kena cari juga ni concentration of weak acid yang tinggal lepas dia dah dissociate. Tak boleh tengok based on H3O plus sahaja. Jadi dia ada equilibrium ni, kita kena buat I stable. ICE, initial change equilibrium. Macam kita buat KC. KP tu, kena buat I stable. Okay, soalan. Calculate the pH of 0.1 molar acetic acid. Acetic acid adalah weak acid. Lepas tu kamu tengok pun dia bagi Ka adalah nilai dia very small. 1.8 times 10 power minus 5. 10 kuasa tolak tu maksudnya very small. Jadi tak boleh buat. You kalau tengok bahan tu, kalau dia bagi sila unknown ke whatever, you tengok nilai Ka dia. Walaupun dia tak cakap sini weak acid ke apa kan. You tengok Ka dia very small, dia adalah weak acid. So dia tak boleh buat pengiraan macam you buat strong acid. Kena buat equation dia, kena buat ada I stable. Okay, so kita let dulu. Let, andaikan X adalah concentration of H3O plus form. Kita nak gunakan term X kat dalam ni. Kita kata X tu adalah H3O plus yang terbentuk.
Okay, jadi kamu tuliskan equation untuk dissociation of the weak acid tu dalam lautan aqueous. So acid, weak acid, bila dia dissociate, carboxylic acid ni dia akan hilangkan H kat ujung sini ya. Carboxylic acid structure dia, ethanoic acid ni structure dia, CH ada 3, C double bond O, OH. Jadi dia akan dissociate, dia akan putuskan kat sini. So dia akan keluar sebagai H+. Acid kan donate proton, Bronsted Lowry acid, H+ akan donate, dia akan bagi pada H2O ni. H2O akan accept. So H2O ni sebagai base. So H+ dia hilang, tambah dekat sini. So H2O jadi H3O+. Carboxylic acid, ethanoic acid ni hilang H+. Jadi CH3COO-, ethanoate ion. Okay, jadi concentration initial, concentration maksudnya molarity molarity initial. Diberi concentration of acetic acid 0.1 molar. So 0.1 molar. Awalnya tak dissociate lagi. So it's 0, the product. Nanti bila dia dissociate atau ionize, oleh kerana sini 1, so kita buat tolak X. Saya ingat kan masa kita belajar equilibrium, masa you belajar equilibrium. You tak belajar dengan saya lah, you belajar dengan siapa lecturer. You belajar tu, bila 1 mol kita tak tolak X. Kalau 2 mol kita kata tolak 2X. Okay, so tolak X. So ini tolak X ni adalah ethanoic acid yang dissociate, disperse lah, berapa banyak dia hilang. Dia telah terurai, telah dissociate. Asal 0.1 molar, nanti hilang sebanyak, tolak 1, nanti equilibrium jadi berapa? Asalnya banyak ni, hilang banyak ni, tinggal berapa equilibrium? So 0.1 minus X. Kita hanya menjumlahkan ni 0.1 campur tolak, jadi 0.1 tolak X. Ethanoic ion, dia akan terbentuk sebanyak X sebab dia 1 mol kat sini, kita letak X. Sebab dia 1, kita letak X. 1 kita letak X. Sama dengan H3O+ pun 1 X. Right? So dia akan ada pada equilibrium this much for each of ethanoic acid and hydroxonium ion. So penting kita tahu dia at equilibrium ni berapa sebab Ka telah diberi dan expressionnya dia tahu product over reactant tadi, ethanoic ion, hydronium ion, hydroxonium ion over ethanoic acid concentration. Ka diberi. So ini expression, dan ini semua ni expression dalam concentration ni dalam equilibrium. So XX over 0.1 minus X. Okay. So kita boleh selesaikan cari nilai X. Okay, tapi kan instead of kita selesaikan secara kuadratik, kita boleh abaikan penggunaan kuadratik itu. Ya, dia tak saya tambah lagi kat sini. Ni. Ya, mana dia letak pasal tadi. Okay, sebab Ka dia very small, sebab dia adalah melibatkan weak acid. Ka very small. And X is very, very small. How much X? How much yang dia dissociate ni? How much yang dia hilang? Sebab dia weak acid. How much yang dia dissociate is not much. Less than 5%. Less than 5%. Kalau less than 5%, we can just ignore. Kita kata 0.1 minus X equals to 0.1 juga sebab X ni very small. Weak acid dia less than 5% dissociation dia. Jadi kalau kita buat pengiraan guna kuadratik atau kita tak buat pengiraan menggunakan kuadratik, kita just buat secara kasar like this, 0.1 tolak X equals to
0.1 juga sebab dia ni very small. Tak ambil kira. Kalau you ambil kira, you tak ambil kira, jawapannya lebih kurang sama. Jadi, kita tak perlu buat menyelesaikan persamaan kuadratik. Macam you buat untuk KC. KC kena selesaikan sebab nilai pemala KC, KP tu besar kat sini. Tapi dalam case weak acid, weak base, KA, KB dia very small. Jadi instead of calculating to find X tu secara menyelesaikan persamaan kuadratik, kamu tak perlu untuk weak acid, weak base ni, tak perlu. Sebab dia sangat kecil, dia tolak dia akan dapat nilai 0.1 juga macam ni. 0.1 tolak X dapat 0.1 juga. You buat pun boleh, you tak nak buat pun tak apa. Kalau you tak buat menyelesaikan persamaan kuadratik, kamu kena ada statement ni. Since KA very small, assume X is very small, thus 0.1 minus X equals to 0.1. Kita lagi cepat lah kalau kita tak selesaikan persamaan kuadratik. Kalau tidak nanti tekan kalkulator, dah masuk nilai salah pula. Jadi problem. Jadi ingat untuk weak acid, weak base ni tak perlulah you menyelesaikan persamaan kuadratik tu. Terus saja kita buat andaian. X tu very small, jadi kita abaikan. So 0.1 minus X give you 0.1 je. So kita boleh terus dapat mengira nilai X. So X tu apa? Kalau ikut di table tadi, X adalah berapa banyak acid, ethanoic acid yang dissociate, juga how much is H3O plus yang terbentuk. Jadi kita nak cari pH, we are interested in the H3O plus lah. Then you get pH. Boleh tak? Ni ada ini ada penyelesaian juga. Okay, mungkin maybe kita tengok soalan tutorial. Nota ni nanti you boleh tengok. Ini ada contoh kalau dibagi differently. Ni dia bagi percentage dissociation. Percentage dissociation, nilai X yang hilang tu lah. Kalau 3.7%, initial dia 0.01, 3.7% yang dissociate. So what is left is this much lah. Yang hilang ni adalah, ini adalah nilai X yang dissociate. Yang ni yang equilibrium. Kamu boleh tengok lah dia manipulate formula tu je lah. Kamu boleh tengok. Kita maybe buat tutorial lah. Ni weak acid lagi. Ini weak base. Okay, kalau weak base pula saya ajar dulu weak acid. Lepas tu weak base. Lepas tu kita tengok tutorial. Okay, weak base pula sama saja, dia partially dissociate. Cuma base sekarang dia akan accept proton daripada air. So H2O ni akan give away dia punya proton. So ini akan jadi HX plus. Sebab X ni dah plus H plus. Jadi HX plus. Kalau secara general lah. So ini akan hilang. H plus jadi hydroxide ion. So KB adalah is a constant for dissociation of the weak base. So ambil concentration of the product sama macam acid tadi. Product over concentration of reactant, air tak ambil kira. So kalau percentage of base yang dissociate, concentration of how much base yang dissociate over base initial times 100. Ada solusi cara nak kira, sama saja. Kita cari, sebab dia punya concentration, dia punya yang ada kat sini adalah concentration hydroxide ion. So you dapat concentration hydroxide ion. Tapi ini dia, soalan ni dia bagi dah pH, maksudnya kita ada dah concentration hydroxide ion. So kita masuk kat sini. Dia nak cari hydrazine ni. Initially, dia cari yang ni. Dia rearrange formula saja. Kita dapat nilai. Dalam nota kamu tak ada. Nota saya ni yang baru ni saya baru buat balik lah. Okey, kita tengok soalan. Tengok soalan tutorial. Soalan tutorial.
Okay, soalan nombor 4, nombor 5 tu is about strong lah. 4 dengan 5. It's about strong. Strong tu saya anggap kita dah buat minggu lepas. Sekarang kita masuk kepada weak. Soalan nombor 6. Tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Okay, saya boleh conteng dekat mana saya nak pastekan soalan sekali. Supaya boleh nampak soalan dan saya ada tulis kat situ. Macam mana? Okey, ataupun saya buat dalam kelas kek ke? Concentration soalan. Chapter 7. Saya nak copy ni. Saya tak boleh copy Kalau saya buka je kat sini Okay, you all tengok buku Saya sambil saya buat kat PowerPoint. Tapi soalan ni you refer pada buku. Mungkin kamu tak nampak soalan tu, nanti you ada buku, you check buku. Saya tak boleh nak paste dia PDF, tak boleh nak paste pada, dia tak ada facility tu. Nak paste pada slide ni. Kalau kelas sikit dia senang. Okay, saya buat macam ini, nampak tak? Saya tak buka slideshow, boleh tak? Saya kecil tak bagi kamu untuk nampak tak ni? Tak boleh nak buka dua-dua, nak buat. Macam mana saya nak besar sikit ni. Okay, benzoic acid. Dia tak boleh Kamu refer pada buku kamu lah benzoic acid. C6H6. Saya buat slideshow je lah. Refer pada buku. Benzoic acid. Ingat benzoic acid adalah organic acid. Dia adalah weak acid. Question number 6 tutorial. Semua orang catat buat terus. Benzoic acid C6H5COOH. Benzoic acid. Kalau kita tengok structure dia, dia ada benzene ring. Cantik sekejap saya iris. Benzoic acid, dia ada benzene ring. Lepas tu dia ada C double bond O OH. Carboxylic acid macam tu lah, dia ada C double bond O OH. So dia akan break kat sini. Okay. Benzoic acid is an organic compound which is widely used as food preservative. Memang dalam preservative banyak pada benzoate ataupun dalam punya benzoate ion ke. If a beaker is filled with 1.21 molar aqueous solution of benzoic acid, calculate the pH of benzoic acid. Kita ada beaker filled with, dalam beaker ni kita ada 1.21 molar benzoic acid. C6H5COOH solution. So dia tanya what is the pH? pH-nya berapa?
So yang penting kamu kena tahu dia adalah weak acid. So tak boleh simply tengok H plus berdasarkan benzoic acid concentration. Tak boleh buat completely dissociate. Jadi kena buat table sebab dia weak acid. Jadi kena tahu dia punya equation for dissociation. Tulis dulu equation for dissociation. Okay, you sama ada nak tulis dalam bentuk structure macam ni ataupun you buat secara condense. Formula dia tu C6H5 COOH aqueous, jangan lupa tulis. Base. You nak buat plus air atau tak mau plus air pun boleh. Kalau you nak buat plus air, dia akan jadi H3O plus lah. Kalau tak plus air, dia jadi H plus. Okay, air ni akan jadi H plus, H3O plus. C6H5 COO minus aqueous plus H3O plus. Nah, bawah ni saya tunjukkan cara buat equation. Atau kamu tak mau buat tambah air, you buat macam ni. C6H5 COOH aqueous. Dia jadi dissociate partially kepada ion plus H plus. Either one. Tak perlu buat dua-dua. Either one. You nak buat dia jadi H plus atau you nak buat dia jadi H3O plus pun boleh. Nak buat ada air atau tak ada air. Okey, kemudian concentrationnya initially 1.21. So buat table. Buat table. Concentration initial. Concentration initial. Change. Concentration at equilibrium. Kalau dia keluar macam ni, dia kena buat sekali lagi. At equilibrium. Unit dia molar, molar. So initial 1.21 molar. 1.21 molar. Benzoic acid ni. Initially dia punya ion yang dissociated tu not yet form. Dissociate dia sebanyak X. Form sebanyak X. Sebabkan garis 2. Sebab kita menjumlahkan. Senang nak nampak. Yang atas, yang awal campur dengan perubahannya. 1.21 tolak X, yang ni X, yang ni X. Okey. KA diberi macam ni KA dia dah. You tengok bawah sekali KA diberi. KA-nya adalah 6.5 times 10 power of minus 5. Jadi kamu cari nilai X. X tu adalah concentration H plus atau H3O plus. So dapatlah pH. Sambung lagi. Sekejap saya snap sekejap sini. Jadi saya nak buka-buka pula. Kamu pun ikut macam saya buat ke? Please buat . Okay, jadi tulis dulu dia punya expression KA. KA adalah concentration of, tengok balik tadi ni. Sama ada you nak buat equation yang pertama atau equation yang kedua. Nak buat yang ni boleh, nak buat yang ni pun boleh. Kalau you buat yang ini. So CH3, CH3 pula. C6H5 kan. C6H5 COO minus kali dengan H plus
concentration over C6H5COOH benzoic acid. CH5 So Ka-nya adalah 6.5 times 10 power of minus 5. Ini tadi concentration at equilibrium for the ion is X. And initial of the benzoic acid is apa tadi? Tengok. 1.21. 1.21 minus X. Okay, since kita buat statement macam tu since Ka very small, kita tak mau nak selesaikan persamaan kuadratik. Ka small, X very very small than 1.21. X is very very small. Small than 1.21. Maksudnya 1.21 minus X still give you 1.21. Sebab dia kecil sangat X tu. Kalau you tolak pun dapat 1.21 juga. Okay, jadi kita tak perlu menggunakan persamaan kuadratik. Selesailah. Kalau tidak kita nak kena ni ada X kuasa 2, ada X, persamaan kuadratik. Kita boleh tulis 6.5 times 10 power of minus 5 equals to X squared, X kali X over 1.21. So X equals to, kan calculator, 6.5 exponential negative 5 times 1.21 equals, rootkan answer equals, dapat tak? 8.87 lah. Ambil 2 titik puluhan. 8.87 times 10 power of minus 3. So X ni apa? Is the concentration of H plus atau H3O plus. So kita dapatlah pH minus log of the H plus. Minus log kan? Minus log answer equals 2.06. Dapat tak? 2.06 pH dia. Can you follow me? Dapat, madam. Dapat. Okay. So kalau kata dia weak, kita macam strong Kalau strong kita boleh terus tulis je. Macam kita kalau strong, kita akan buat nak pernah satu hala. Jadi kalau ini 1.21 molar, H plus pun 1.21 molar lah. Itu kalau strong. Kalau weak, you kena go through table like this. Sebab kita nak kena cari ni. Weak acid ni masih ada. Ion-ion dia ada. Jadi actually dia berapa H plus ni? Berapa nilai X? Right. So tulis. So dah selesai dah satu. A. pH of benzoic acid. Okay, apa lagi dia nak? The concentration of all specimen in the benzoic acid. Okay, so dia nak cari berapa concentration. Sambung je lah Concentration of all species present in the benzoic acid solution at equilibrium lah. Maksudnya berapa concentration ni? Benzoic acid. Berapa nilai ni? Berapa nilai ni? And ion dia. Berapa H3O plus atau H plus. Berapa hidroksid ion? Hidroksid ion tak ada dalam ni kan? Berapa hidroksid ion? Kita buat satu-satu. Set lagi satu So at equilibrium. Tulis equilibrium. Nanti tak payah tulis dah. At equilibrium. Concentrations of benzoic acid adalah
1.21 tolak dengan X. 1.21 tolak dengan X equals to 1.21 tolak 8.87 exponential negative 3 equals 1.21. 1.20 molar. Concentrations of C6H5 dia punya anion adalah nilai X kan? Nilai X tadi 8.87 times 10 to the power of minus 3 molar. Concentration of H3O plus pun sama. Nilai X. Ni X 8.87 times 10 to the power of minus 3 molar. Okay, concentration of hydroxide ion. Berapa? Concentration of hydroxide ion. Kamu tahu yang concentration hubungan hydroxide ion dengan H+. Kalau kita ada H+, kita boleh cari hydroxide ion. Iaitu concentration of H3O plus, so H+ lah Bila kita darabkan dengan hydroxide ion, it give 1 times 10 of minus 14 molar. Dia molar kuasa 2 lah molar dengan molar. So hydroxide ion adalah 1 times 10 to the power of minus 14 divided by H plus 8.87 times 10 to the power of minus 3. Will give you 1 exponential negative 14 minus 8.87 exponential negative 3. 1.13 times 10 to the power of minus 12. Okay? Boleh. Ni take note ni note. Tengok ni sampai sini je Ni molar. 1.13 10 kuasa tolak 12. Okey kah? You all? Okay, madam. Right. Okay. So number 6. Masa dah habis. Jadi kadang-kadang dia ikut dan dia nak tanya apa soalan tu. Dia boleh remember satu je saya nak pesan kat kamu. Remember percentage dissociation yang tadi kita tengok percentage dissociation kan adalah berapa yang dissociate, berapa dissociate bahagi dengan initial times 100. Berapa yang amount yang dissociate over initial times 100 itu percentage dissociation. Jadi mungkin soalan tu dia bagi percentage dissociation, dia dah bahagi dah maksudnya nilai kat sini. Atau berapa yang tinggal. Mungkin nak cari KA ke pula. Macam mana? Dia pusing-pusing je semua soalan lain tu. Ingat percentage dissociation adalah amount dissociate. Yang ini amount dissociate. Amount dissociate over amount initial. Ni amount dissociate. Amount ionized, amount dissociate. Berapa dia hilang. Ini initial. Ini. Ada pergi. Dia tak boleh pergi. Yalah sebab dia dah habis. Dekat nota tadi. Masa dah habis. Dekat nota tadi. Amount, berapa yang banyak dissociate adalah berapa dia dissociate over initial. Dekat table tu you kena faham. Mana dia initial, mana dia dissociate. Alright, boleh saya berhenti sampai situ. Masa dah tak ada. Jadi kamu ada kelas lain. Okay, tolong buat latihan. Supaya kamu lebih faham tentang topik ni. Dia banyak sikit. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.
Bye-bye. Bye-bye.